Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan lihat terlebih dahulu untuk latihan yang cikgu berikan pada bab 3 pada minggu lepas kan. Minggu lepas satu lagi. Okey, sebab minggu lepas kamu cuti tahun baru Cina 2 hari ya, Rabu Khamis tu kan. So soalan nombor 10 dengan nombor 11 ni cikgu yakin kamu dah siap. Jadi boleh semak hari ini, kita semak sama-sama sebelum kita melangkah kepada bab yang seterusnya iaitu bab 4. Okey. So tengok dia punya soalan dia, rumah Encik Adam diinsurankan dengan insuran kebakaran. Okey, so kat sini dia kata insuran kebakaran. Okey, ni maklumat yang penting ya. Insuran kebakaran yang memperuntukkan co-insurance. Okey, nampak ada istilah co-insurance untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans. Okey. So 80% daripada nilai boleh insurans. Okey, 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Okey, nilai boleh insurans rumah itu ialah RM250,000. Okey, so soalan yang pertama A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. Okey. Jadi yang pertama kat sini kita ada maklumat iaitu dia kata memperuntukkan co-insurans. Okey, satu kita ada maklumat dia co-insurans. Okey. Yang kedua, kita ada kat situ maklumat yang dikata adalah 80%. 80%. Okey, 80% daripada jumlah nilai insurans rumahnya iaitu nilai rumah dia berharga okey RM250,000. Okey, RM250,000. Okey, ni nilai yang boleh diinsurkan bagi nilai rumah dia. Okey, so macam mana kita nak cari jumlah? Okey, jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. So kita kena buka semula, tengok kembali macam mana perbincangan kita pada minggu sebelum ini berkaitan dengan co-insurans. Okey, co-insurans iaitu perjanjian antara dua pihak. Pihak yang pertama iaitu kita sebagai apa nama ni pemilik insurans dan yang kedua syarikat insurans iaitu yang menawarkan perlindungan tersebut. So kita lihat untuk mana ni? Co-insurans. Buku surat berapa dah hari tu? Co-insurans. Okey. Apakah insurans dalam insurans harta? Tengok ni. Nilai insurans yang diinsurankan iaitu jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jika nilai insurans yang harus dibeli, jika nilai insurans kurang daripada insurans yang harus dibeli, okey, ini adalah peratus. Okey, peratus yang mana perlindungan yang akan dapat. Okey. So jumlah nilai yang diinsurans kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. So sekarang ni dia punya rumah dia adalah 80% daripada jumlah insurans. Okey. So peratusan ni tengok ni formula dia. Jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. So dalam kita punya soalan ini okey, 80% darab dengan jumlah harta iaitu 250,000. So untuk soalan A, apa yang kita kena buat adalah 80% iaitu 80/100 darab dengan RM250,000. Jadi kita akan dapat sama dengan berapa? 80/100. Okey, kira 80 bagi 100 darab dengan 250,000. So 200,000. Okey, so dapatlah kat sini RM200,000 adalah nilai jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. Okey. So kita cuba tengok jawapan dia Tengok jawapan dia. Soalan yang keberapa tu ni nombor 10 ni kan. Okey, nombor 10 jawapan dia RM200,000.
Okey, sesuailah betul lah dengan jawapan kita. Itulah jumlah yang perlu dibeli oleh Encik Adam. Yang kedua, tengok dia kata Encik Adam telah menginsurankan jumlahnya mengikut jumlah DA. Okey, so maksudnya mengikut jumlah DA iaitu RM200,000. Okey, jika keseluruhan rumahnya hangus terbakar. Okey, dia kata kalau dia punya rumah hangus terbakar. Maknanya dia total loss lah ni iaitu dia kehilangan sepenuhnya, kerugian sepenuhnya. Okey. Adakah Encik Adam akan menerima bayaran papasan sebanyak RM250,000? Okey, so jawapan kita adalah dalam bentuk justifikasi. So kalau dalam bentuk justifikasi, maknanya mesti ada penyataan ya atau tidak, kemudian kena beri sebab. Kenapa kita mengatakan ya, kenapa kita mengatakan tidak. So untuk jawapan bagi kes kita di B ni, memandangkan nilai, nilai jumlah yang dibeli adalah kurang daripada, kita tengok nota dia ni kan. Dia kata nilai yang diinsurunkan iaitu yang jumlah Encik Adam adalah RM200,000. Okey, kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, iaitu kurang. So apa yang dia akan dapat? Okey, dia kata adakah dia dapat apa nama ni tadi? Adakah dia kata dia dapat 250,000? Tidak kan? Sebab dia mengalami kerugian menyeluruh. So dia hanya dapat bayaran papasan ialah jumlah insurans yang telah diberi tolak dengan deductible. So sekarang ni kalau dia tidak ada deductible maknanya dia hanya akan dapat RM200,000 sahaja. So dalam kes Encik Adam, okey, jawapannya adalah tidak. Okey, jawapannya adalah tidak. Macam mana dia nak dapat 250,000 sedangkan perlindungan yang dia beli hanyalah RM200,000 sahaja. So kita cuba lihat jawapan detail dia macam mana. Okey, so sini dia kata tidak, Encik Adan akan menerima bayaran papasan maksimum sebanyak RM200,000 sahaja. Kenapa? Sebab itulah jumlah nilai insurans yang dibeli oleh Encik Adan. Okey, nilai muka insurans yang dibeli oleh Encik Adan. So itulah dia punya justifikasi dia. Sebab dia cuma boleh beli sebanyak 80% daripada nilai harga tanah, harga rumah yang dia miliki. Itu adalah berdasarkan kepada konsep co-insurance. Maknanya dia tidak cover habislah. Baki RM50,000 itu mestilah ditanggung sendiri oleh Encik Adam. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan 10. Saya ingat semua betul kan? Soalan 10 ni kan? Seterusnya kita lihat soalan 11. Okey. Soalan 11, kos perubatan Sofia. Okey, sekarang ni kita melihat kepada perubatan. Okey, kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insurans adalah berjumlah RM10,800. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deductible. Okey, nampak deductible sebanyak RM300. Dan pernyataan peratusan co-insurans adalah dengan nisbah 80-20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran papasan yang akan diterimanya. Okey, sekarang ni dia ada dua benda. Yang pertama dekat sini, okey, untuk soalan 11, yang pertama kita keluarkan dulu maklumat kos perubatan. Okey, sekarang ni dia adalah berkaitan dengan kos perubatan. Yang kedua, maklumat yang perlu kita keluarkan adalah jumlah polisi. Okey, jumlah polisinya adalah bernilai RM10,800. Yang ketiga, dia nak buat tuntutan. Tuntutan daripada polisi insurans dia. Okey, so dan ketiga, dia ada nilai deductible. Okey, deductible iaitu sebanyak RM300. Dan yang keempat, dia ada nilai co-insurans. Okey, co-insurans iaitu sebanyak 80-20. Okey, hitung. Sekarang ni nak tengok apakah yang perlu ditanggung oleh Sofia. Okey, apa yang ditanggung oleh Sofia dan apakah bayaran papasan yang akan diterima oleh Sofia. So sekarang ni kita cuba lihat macam mana pengiraan yang melibatkan ada penanggungan oleh dia. Okey, mana contoh
yang kita bincang hari tu kan. Okey, ni okey, ni. Ini contoh yang kita lihat hari tu sebelum ni yang Puan Chen. Okey, so kos perubatan yang pertama sekali langkahnya mestilah kita tolak dahulu dengan nilai deductible. So macam kes Sofia tadi, dia kena tolak dulu dengan nilai deductible dia itu sebanyak RM300. Daripada situ barulah kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, yang ditanggung oleh syarikat insurans berapa, yang ditanggung oleh Sofia berapa. So dalam kes ini, okey, dalam kes Sofia, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali, okey, nombor satu, yang pertama, apa yang perlu dibuat oleh Sofia, RM RM10,800 perlu ditolak terlebih dahulu dengan nilai deductible iaitu sebanyak RM300. Maka kita akan dapat baki daripada jumlah tersebut adalah RM500. Okey. Kemudian nombor dua, okey, daripada pecahan ini 80% adalah ditanggung, okey, 80% adalah ditanggung oleh syarikat, manakala 20% lagi akan ditanggung oleh Sofia. So, dekat sini, okey, dekat sini apa yang perlu kita faham adalah 80%. Maknanya 80 daripada 100. Okey, 80 per 100 darab dengan 10,500 sama dengan, okey, kita kiralah 80 bahagi 100 darab RM10,500. So kita dapat RM8,400. Okey, RM8,400. Ini adalah yang ditanggung oleh syarikat. Yang ketiga, kita nak lihat kos yang ditanggung oleh Sofia. Okey, so kos yang ditanggung oleh Sofia adalah, okey, kita ada 20 daripada 100 darab 10,500. So kita akan dapat 20 bahagi 100 darab 10,500 bersamaan dengan 2,000, okey, RM2,100. Ini yang ditanggung oleh Sofia. Okey, soalan tak? Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia. So, jumlah yang perlu ditanggung keseluruhan oleh Sofia. Okey, so nombor berapa ni? A. Okey, Sofia yang perlu tanggung adalah sama dengan, yang pertama dia kena tanggung RM2,100. Okey, RM2,100 tambah dengan nilai deductible iaitu 300. Ini pun perlu ditanggung oleh Sofia juga. So, jumlah keseluruhan yang perlu ditanggung oleh Sofia adalah sebanyak 2,400. Okey, manakala jumlah pampasan, okey, iaitu yang ditanggung oleh syarikat insurans adalah bersamaan dengan RM, okey, 8,400 iaitu 80% daripada nilai pampasan yang dikeluarkan. Okey, so inilah jumlah yang akan dapat nanti. Okey, so Sofia akan dapat pampasan sebanyak 8,400 manakala baki sebanyak 2,400 akan ditanggung diri sendiri oleh Sofia. Okey. Selesailah kita punya persoalan kita bagi kes yang melibatkan insurans. Okey, dan juga perlindungan. Jadi cikgu harap untuk bab 3 ini kamu boleh khatam, boleh fahamkan dengan betul dan fahamkan dia punya situasi berdasarkan kepada masalah yang akan kita jumpa nanti. Okey. So, untuk bab 3 kita akan berakhir di sini. Jadi cikgu harap kamu teruskan buat ulang kaji demi ulang kaji untuk lebih faham. Okey, dan kalau ada rasa perlu buat ulangan, kamu boleh rujuk kembalilah apa yang kita dah belajar, sama ada menerusi YouTube ataupun boleh tanya cikgu secara terus. Kamu boleh jawab WhatsApp cikgu bila-bila masa. InsyaAllah cikgu ada masa, cikgu terus jawab. Okey, so betul untuk soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 10. Okey, betul Akila?
Siapa lagi ni ada ni? Razif, Izani, Aisyah, Sazwani, Afika, okey, dan semualah yang ada pada pagi ni. Okey. So, kita rehat dahulu dalam 5 minit, lepas tu kita sambung dengan bab 4. Okey, lepas ni kita akan lihat satu lagi yang berkaitan dengan matematik pengguna iaitu percukaian. Okey, kita akan cuba habiskan bab 4 ni secepat mungkin. Lepas tu barulah kita melihat kepada bab 1, 2 dan lain-lain bab lagi. Okey, so untuk sesi ni kita rehat di sini. Nanti cikgu akan bagi link baru untuk kita sambung.